Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita telah selesai episod 1, 2 dan 3 di dalam siri analisis Isra' dan Mi'raj ini. Malam ni kita masuk kepada episod yang keempat. Saya kira mula-mula saya nak letak jadi 5 episod. Yang terakhir adalah sesudah Mi'raj. Tapi tengoklah macam mana. Sekejap lagi kita try bentang tengok dalam tempoh yang macam mana. Kalau sempat habis, kita habislah episod terakhir. Kalau tak sempat habis, kita akan jam itu episod yang kelima nanti. Tengoklah berdasarkan perbincangan saat gini, InsyaAllah. Tengok masa macam mana kan. Sekarang waktu pukul 12.25 malam, InsyaAllah. Maka tuan-tuan, malam ni kita masuk kepada episod yang ketiga. Merupakan episod yang akan kita membincangkan tentang pemandangan langit, seperti mana yang saya janjikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sebelum ini. Jadi kita telah bincangkan episod di malam ni, episod keempat, minta maaf. Kita telah bincangkan dalam siri yang 3 episod sebelum ini tentang perjalanan Nabi dengan burak daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nak itu ada batu, kemudian didatangkan kepada baginda Nabi susu dengan khamar. Kemudian kita Nabi naik langit pertama jumpa Nabi Adam. So kita nak sambung lagi perjalanan itu berdasarkan hadis riwayat Sahih Muslim, riwayat Imam Muslim ini, insya-Allah. Maka kita menyambung perjalanan kita. Saya bacakan hadis ni lah, insya-Allah. Baik. Agar kita punya perbincangan ini dia jadi akademik, sambil kita santai, sambil tuan-tuan dapat satu kelebihan dalam menonton siri ini, iaitu kita dapat mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil kita santai, sambil layan buat kereta, sambil nak tidur tu, at least kita dengar juga ucapan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Baik. So kita dah berhenti sekat tu. Jumpa Nabi Adam pada langit yang pertama. Okey. Baik, maka saya nak sambung. Okey. Ambil pada mana? Okey. Summa, start pada summa ni, insya-Allah. Summa araja bina ila sama as-saniyah. Aku dinaikkan kepada langit yang kedua. Fastaftaha Jibril alaihi salam faqila man anta, qala Jibril, qila wa man ma'aka, qala Muhammad, qila wa qad bu'isa ilayhi, qala qad bu'isa ilayhi. Fafutiha lana fa iza ana bi ibnai al-khalati Isa ibn Maryam wa Yahya bin Zakaria salawatullah alaihima. Farahaba wa da'awa li bi khair. Kemudian Nabi naik ke langit yang kedua. Seperti biasa, malaikat yang menjaga langit akan tanya, siapa itu? Jibril jawab, saya Jibril. Awak dengan siapa? Saya dengan Muhammad. Adakah Muhammad telah diutuskan? Ya. Maka dibukakan pintu. Maka kata Nabi, bila dibukakan pintu, di dalamnya ada Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Dia pun duduk dekat langit ke berapa? Langit yang kedua. Okey, kita tulislah bagi nampak kan dia punya gambaran dia. Baik. Tuan-tuan, saya tulis lah. Okay, agar kita tak bangkit 3-4 kali. Nabi naik langit kedua. Okay. Pada langit yang kedua, Nabi jumpa Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Yahya ni dalam Bible dia disebut sebagai John the Baptist. Okey. Baik. Kemudian kita sambung terus lah, saya nak tulis terus. Okey. Okey. Summa araja bi ila as-sama as-salisah. Nabi naik ke langit yang ketiga. Nabi jumpa siapa pula? Okey. Fa futiha lana fa iza ana bi Yusuf sallallahu alaihi wasallam iza huwa qad uqtiya syatrul husni. Maka naik ke langit yang ketiga. Yang pertama Nabi Adam, kedua Nabi Isa. Langit yang ketiga jumpa Nabi Yusuf. Kata Nabi, sesungguhnya telah diberikan kepadanya itu setengah daripada kebaikan, ataupun setengah ulama tafsir setengah daripada kecantikan. Uqtiya syatrul husni, setengah daripada kecantikan. Setengah ulama mengatakan kalau dunia ini satu kecantikan, maka 1/2 daripada kecantikan itu adalah milik Nabi Yusuf seorang. Lagi setengah lagi dikongsi oleh seluruh umat dunia. Ada yang menafsirkan begini, setengah kecantikan itu adalah setengah daripada kecantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tak apalah. Tapi Nabi jumpa dengan Nabi Yusuf pada langit yang ketiga. Kemudian tersambung pada langit yang keempat. Pada langit yang keempat Nabi berjumpa dengan siapa?
Faiza Nabi Idris. Nabi jumpa dengan Nabi Idris. 4. Jumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit yang kelima, Nabi jumpa siapa? Pada langit yang kelima, Nabi jumpa Harun. Faiza Nabi Harun sallallahu alaihi wasallam farahaba wa da'ali bi khair. Nabi jumpa Nabi Harun. Setiap Nabi itu bila jumpa Nabi, mereka mendoakan Nabi kebaikan. Ini bermaksud apa? Bila Nabi berjumpa dengan Nabi-Nabi yang lebih senior, yang lebih lama, maka setiap yang senior itu bila jumpa Nabi, memberikan kepada Nabi doa-doa kebaikan, ucapan-ucapan kebaikan. Ini yang kita kena tarik dalam hidup kita. Ingat tak kita cerita dalam episod pertama dan kedua dulu, Nabi diuji dengan fitnah, dengan tumahan, kehilangan isteri, kehilangan bapa saudara kan. Maka Allah Ta'ala nak hiburkan Nabi, bawa Nabi berjalan, jumpa dengan Nabi-Nabi terdahulu yang pernah melewati pengalaman ini. Maka setiap Nabi yang jumpa dengan Rasulullah itu bagi tahu, doakan kebaikan kan. Bagi tahu empathy, sense of empathy. Ini yang kita kena ambil dalam hidup kita. Bila ada junior-junior yang baru main kat kita, budak-budak internship dan sebagainya, yang merasakan pengalaman yang kita rasa dulu sakit dan pedih, kita kena doakan kebaikan untuk dia, bagi dorongan kepada dia, bagi motivasi kepada dia, sense of empathy tu kena ada kepada mereka. Ini yang kita dapat belajar daripada kisah Isra' dan Mi'raj. Bukan bila main budak-budak internship, kita nak bully dia. Bila main budak-budak baru, kita nak jatuhkan dia. No need for that purpose. Tak payah. Orang baru kita raih, kita berikan motivasi, kita doakan kebaikan. Ini yang diajar daripada peristiwa Al-Isra' dan Mi'raj. Baik. Kemudian langit yang ke-6, Nabi jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Tepi teruslah. Okey. Fafutiha lana fa'iza Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam farahaba wa da'ali bi khair. Bila di langit yang ke-6, Nabi berjumpa dengan Nabi Musa. Tengok mana singkatan Nabi Adam, Isa, Yahya dan Isa, Yusuf, Idris, Harun dan Nabi Musa. Pada langit yang ke-7. Okey. Summa araja bina ila as-sama' as-sabi'ah fastaftaha Jibril faqila man hadha qala Jibril qila wa man ma'aka qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam qila wa qad bu'isa ilayhi qala qad bu'isa ilayhi ففتح لنا بفائزة نبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا طهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه ثم لا يعودون إليه. Maka Nabi naik langit ke-7. Nabi naik pada langit yang ke-7. Di sini Nabi jumpa Nabi Ibrahim. Dan di sini juga ada Baitul Ma'mur. Pada langit yang ke-7 juga. Okey. Pada langit yang ke-7 juga adanya Baitul Ma'mur. Dalam rincian ini. Pada langit yang ke-7, Nabi jumpa malaikat Jibril yang bersandar. Nabi jumpa Nabi Ibrahim yang sedang bersandar dekat Baitul Ma'mur. Kemudian kata Nabi, wa iza huwa yadkhuluhu kulli yawmin 70,000. Setiap hari Baitul Ma'mur itu tak tahulah bentuk macam mana. Saya tak boleh lukis, tapi nak bagi gambaran lah. Dia macam Kaabah pada para malaikat. Setiap hari 70,000 malaikat. Setiap hari 70,000 malaikat akan mai tawaf yang ni. Setiap hari kulli yaum. Setiap hari 70,000 malaikat akan masuk Baitul Ma'mur, tawaf dan keluar. Dan setiap orang yang keluar itu, kata Nabi, la ya'uduna ilaih. Siapa yang keluar tak masuk dah, tak sempat dah nak masuk kerana begitu ramai malaikat. So
apa kita faham daripada hadis sahih ini, Nabi kata setiap hari di Baitul Ma'mur itu malaikat akan masuk tawaf dan akan keluar. Masuk tawaf, keluar, masuk tawaf, keluar. Dan yang dah masuk sekali tidak akan masuk dah for the second time. Tak akan masuk kali kedua. Tak sempat dah. Kerana begitu ramainya malaikat. So jangan persoalkan tentera Allah banyak mana. Malaikat saja pun tuan-tuan fikir tengoklah. Bermaksud bila kita baca hadis ni kita faham bahawa at this very moment, at this particular time, dalam tempoh saya sedang bercakap ini, sedang ada malaikat bertawaf di langit Baitul Ma'mur. Satu. Yang kedua, sedang kita duk bercakap ini, sudah ada malaikat yang pernah merasakan pengalaman pi tawaf di Baitul Ma'mur. Dan yang ketiga, sepanjang kita bercakap ni, tengah saya duk bercakap ni, ada lagi malaikat yang dalam waiting list, menunggu bila giliran dia nak masuk sini. Kan, nunggu panggilan, nunggu surat lah kot kan. Bermaksud ramainya malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana? Langit ketujuh. Setengah ulama berpendapat Baitul Ma'mur terletak betul-betul di atas Kaabah di Mekah. Jadi kalau tuan-tuan ingat, kalau kamera tunjuk nampak tak? Ini Masjidil Haram. Yang kita sembang itu bab 1. Kaabah di sini. Nampak tak Kaabah? Maka dia betul-betul atas Kaabah. Tapi atas mana tu tak tahulah. Jauh lagi lah. Langit ketujuh tu. Align dengan Kaabah yang di Mekah. Di sini kita tawaf di bawah. Di atas malaikat tawaf di atas. Okay. Cuma bezanya manusia ada yang pi 2-3 kali. Tak ada masalah pun. Tapi malaikat kerana terlalu ramai. Tak sempat dah seorang masuk 2 kali. Sekali ya. No? Begitu ramai. Maka itu di langit ketujuh. Baik. Kita sambung lagi. Okey. Apa kata Rasulullah SAW? Okey. Summa dhahaba bi ilal sidratul muntaha wa iza waraqaha kadhana filyah. Kadhana fiyalah wa iza samuraha kal qilal. Ini penting. Kemudian Nabi kata, aku pergi ke mana tadi tu? Summa zahaba bi ila sidratul muntaha. Kemudian aku pergi ke sidratul muntaha. Dalam hadis ni jika tuan-tuan boleh buka dalam Sahih Muslim, untuk Nabi naik ke setiap langit Nabi sebut summa araja. Aku dinaikkan. Tapi untuk yang langit ketujuh Nabi kata summa zahaba bi ila sidratul muntaha. Bermaksud zahaba. Nabi pergi. Bermaksud di sini juga. Okey. Sepaham daripada istilah hadis ini, area ini jugalah sebab Nabi tak pakai araja naik lagi. Nabi pakai istilah zahaba, pergi. So kemungkinan dalam area ini juga. Okay, Sidratul Muntaha. Dan kata Nabi apa? Dan Nabi masuk dalam area Sidratul Muntaha itu, wa iza waraqaha kadzana fiyalah. Daun-daun sekitar Sidratul Muntaha tu, kehidupan dia ada daun. Kita tak boleh bayang tuan-tuan, di langit angkasa yang kita sangka ada Bima Sakti, ada supernova, ada asteroid meteor. Itu bawah lagi. Saya rasakan yang meteor-meteor semua tu bagi saya lah. Segala matahari, Bima Sakti, supernova, meteor, Asgard, Odin semua tu saya rasa lah. Dia dekat area sini lah. Saya rasa lah. Sistem solar kita apa semua ni dekat ni lah. Ni matahari, sini matahari ya, katalah matahari sini. Dia nak pergi ke atas tu jauh lagi tu. Yang kita tak lalu lagi, begitu banyak lagi. So, di atas kali ni Nabi kata Nabi masuk ada daun yang macam telinga gajah. Daun-daun di Sidratul Muntaha itu macam, saya tak tahu lah telinga gajah betul tak betul. Tapi di atasnya ada dedaunan, bermaksud ada pokok yang macam telinga gajah besar. Kemudian dia punya bangunan dia punya binaan dia punya pokok-pokok dia punya struktur dia macam kata Nabi macam ada macam teko-teko. Kalau qilal ni kendi, teko lah. Tak tahulah lagu mana buat bentuk lah. Lagu tu ke teko. Macam bentuk teko. Tak tahulah, tak. Ini mungkin tidak, tapi Nabi nak beritahu ada yang bentuk-bentuk macam teko, ada bentuk-bentuk daun yang besar-besar macam telinga gajah, macam ada kehidupan di atas sana, ada taman di atas sana. Okey, ini hadis sahih. Maka Nabi melewati kawasan tersebut. Okey, baik. Kemudian Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dapat perintah daripada Allah solat.
فأوحى الله إلي ما أوحى ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال ما فرض ربك على أمتك قلت 50 صلاة قال ارجع إلى ربك فأسأله تخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم قال فرجعت إلى ربي فقلت يا ربي خفف على أمتي فحط عني 5 فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5 قال إني أمتك لا يطيعون ذلك فرجع إلى ربك فاسأله تخفيف قال فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة. Baik. Saya nak biarkan hadis tu. Nabi kata jumpa dengan Allah. Saya tak mau lukis di mana tak boleh letak Tuhan bertempat. Cuma saya nak tunjuk struktur grafik sahaja. Nabi berulang-alik turun sampai langit ke-6. Beratas turun. Ulang-alik langit ke-6. Sepadam tekor ni lah. Nabi berulang-alik daripada Sidratul Muntaha dengan langit ke-6 ini. Ulang-alik saya buat lambang macam ni. Untuk selama sebanyak 9 kali. Naik turun. Nak minta diskaun. Diskaun solat. Nabi Musa kata umat aku Bani Israel yang kuat pun tak mampu buat 50 kali sehari. Umat hang mesti tak boleh buat punya. Pergi minta kurang. Nabi naik turun. Minta kurang sampailah tinggal 5. 9 kali lah bermaksud kan. Daripada 50 kan. Maka kali ke-9 Nabi naik. Kata Allah. Okay. Qala ya Muhammad innahunna 5 salawatin kulli yawmin wa laylah. Okeylah. Bila dah potong takhfif, diskaun sampai tinggal 5, maka kata Allah wahai Muhammad untuk umatmu 5 kali solat. Kulli yawmin wa laylah, sehari semalam 5 waktu. Okey, Nabi sedihlah pasal 50 tadi peluang banyak lagi dia buat pahala. 5 tinggal sikit je peluang nak buat pahala kan. Tetapi Allah dah bagi jaminan kasih sayang Allah Ta'ala. Kata Allah, likulli salatin ashrun fazalika 50 solah. Walaupun 5 kali solat, tetapi setiap kali solat Tuhan bagi bukan double jadi 2, bagi 10 kali ganda pahala. 10, 5 kali bermaksud walaupun daripada 50 kefarduan tinggal 5, tetapi pahala dia macam 50 juga. Subhanallah. Maka kita tak rugi apa. Daripada kurangnya 50 tinggal 5, kita tak rugi apa pun. Allah Ta'ala masih bagi ganjaran macam 50. Even kita buat 5 ya. Okey, baik. Kemudian yang menarik lagi kata Allah, waman humma bihasanatin waman hamma bihasanatin falam ya'maluha kutibat lahu hasanah. Kata Allah, siapa yang berniat nak buat baik, Allah beritahu kat Rasulullah, beritahu kat umat kamu ya Muhammad, kita lah. Barang siapa di antara mereka, kita lah, yang berniat nak buat baik, la ya'miluha, tapi dia tak buat, Allah Ta'ala telah bagi dah dekat dia 1 pahala. Baru niat nak buat baik, Allah Ta'ala bagi dah 1 pahala. Tak buat pun, baru niat. Fa in amilaha kutibat lahu 10. Dan lepas dia buat, digandakan sampai 10 kali ganda daripada amalan tu. Dia baru niat tak buat lagi, Tuhan bagi dah 1. Lepas tu dia pergi buat amalan baik tu, Tuhan bagi 10 kali ganda. Allahu Akbar. Tambahan lagi, kata Allah, waman hamma bisayyi'atin, tetapi siapa yang berniat nak buat jahat pula, okey, falam ya'maluha, tapi dia tak buat, dia baru niat. Lagi aku ingat aku nak pergi curi. Baru niat tapi tak buat. Lam ya'maluha, tak buat. Lam tuktab syai'an, Tuhan tak tulis apa pun. Tadi buat baik, tak buat lagi, baru niat, bagi dah pahala. Ni yang jahat ni, baru niat tapi tak buat lagi, Tuhan tak bagi lagi dosa. Allahu Akbar. Lam tuktab syai'an fa in amilaha kutibat
sayyi'atan wahidah. Tetapi dia niat buat jahat tak boleh pergi. Lepas tu dia pergi buat jahat. Maka Tuhan bagi satu dosa. Bermaksud di sini apa? Ini baik. B. Ini jahat. G. Bayangkan kalau kita boleh buat table 1, 2, 3 kan. Okay. Dia satu hari tu dia buat satu kebaikan, Tuhan bagi 10. Dengan campur dengan niat tadi satu jadi 11. Contohlah ni, tak boleh kira macam ni, tapi nak bagi tahu macam mana hebatnya. Katalah bangun pagi dia pergi tolong orang motor tayar pencit contoh. Maka niat nak tolong, kesiannya pakcik tu tayar pencit. Niat satu dah pahala. Dia pergi tolong pula jadi 10, jadi 11. Contoh ni, contoh. 11. Lepas tu dia pergi kerja. Bila pergi kerja dia pergi mengulat. Contoh. Saya tak nak bagi contoh spontan ni, tapi contoh. Dia buat kerja jahat. Dia niat nak buat, Tuhan tak bagi gigi. Lepas tu dia pergi buat kerja jahat tu. Maka dapat 1. Lepas tu petang tu pula dia buat apa-apa, dapat dapat 11 lagi. Buat jahat 1. Lepas tu malam tu dia tak buat baik langsung. Malam tu dia langsung tak buat baik, dia buat jahat saja. Dia buat 2 kali jahat malam tu. So 2 kali berapa? 2 sajalah. 2. So bayangkan untuk hari tu kejahatan dia ada berapa? 4. Dosa dia ada 4. Pahala dia 22. Lari jauh tak? Lari sangat jauh. Nampak tak? Okay? Dan untuk kita muhasabah diri, kalau macam ni punya Tuhan buka ruang untuk dapat pahala, tiba-tiba bila disukat amalan kita hari ini kanan dan kiri, tiba-tiba kiri lagi banyak. Tiba-tiba kiri ni lagi banyak, kan? Bermaksud apa? Sampai tara-tara ni punya subsidi Tuhan bagi pun masih lagi kiri menang, jahat menang. Loser sangatlah kita ni. Nah, betul tak tuan-tuan? Maaf sebutlah saya sekali lah ni. Loser sangatlah. Tuhan buka ruang baik ni punya banyak lipat kali ganda. Hak jahat juga lagi berat. Berat sungguh lah kita ni. Jadi punya kasih sayang Allah Ta'ala. Sampai tara-tara tu. Baik, saya nak sambung. Okey, saya duduk balik. Baik. Maka Nabi pun turun bawah bagi tahu. Okey. Fa nazaltu hatta intahaitu ila Musa fa khabartuhu. Turun lagi kali yang lah tu bagi tahu kat Nabi Musa. Kali ke-9 ni. Okey, Nabi Musa dah settle dah 9 kali dah sampai tinggal 5 dah Nabi Musa. Bagi tahu kat Nabi Musa kan. Fa qala irji' ila rabbik. Kata Nabi Musa, balik kat Tuhan, pi balik kat Tuhan. Fas'alhu takhfif, minta kurang lagi. 5 pun tak boleh buat. Umat Nabi Musa kata. Satu pengajaran dia apa daripada cerita ni? Nabi yang concern terhadap kita, Rasulullah tentulah concern kat kita, sayang kat kita kan. Nabi-nabi yang lain pun concern tentang kita. Betapa mulia dan tingginya darjat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, hinggakan nabi-nabi yang lain pun turut concern tentang kita. Allahu akbar. Concern, risaukan kita. Oh, hebat. Minta kurang lagi kata Nabi Musa. Nabi kata apa? Faqultu qad raja'tu ila rabbi hatta istahyaitu minhu. Cukuplah, aku dah berulang banyak kali dah sampai aku jadi malu dah. Maka cukuplah 5 kali. Tetapi dalam hadis ini jelas Allah Subhanahu Wa Taala never say stop. Ini menarik. Allah, saya padam yang ni lah. Saya ambil ni sat. Allah never say stop. Allah tidak pernah kata cukup. Allah tidak pernah kata berhenti. Allah tidak pernah kata jangan mai dah. Allah tidak pernah kata jangan minta dah. Ulang. Setiap kali ulang, setiap kali itulah dikabulkan. Tuhan tak kata sampai 9 kali. Allah Ta'ala kata Muhammad, padahlah tu 9 kali dah ni. Cukup 5 ni lah. Tu surat Umar dah. Jumpa tak dalam hadis ni? Tak jumpa. Tak ada. Allah tak pernah kata stop 5 cukup tu surat Umar dah. No.
Setiap kali hambanya datang meminta, setiap kali itulah dia memberi. Ud'uni fastajib lakum. Doalah kepadaku, mintalah kepadaku, akan kukabulkan. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Minta, Allah tidak pernah kata stop. Allah tidak pernah kata no. Tidak pernah kata stop, tidak pernah kata no. Datang kepada Allah, minta kepada Allah. God never say no, God never say stop. Pernah tak kita minta apa-apa kat Tuhan, Tuhan tak bagi? Tak pernah. 3 cara saja. Tuhan akan bagi macam mana kita minta. Yang kedua, kalau Tuhan tengok yang kita minta itu tak sesuai, Tuhan akan improvise. Kita minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala kaya. Tapi bila Tuhan tengok budak ni kalau dia kaya nanti dia lupa diri, dia jauh daripada aku. Tuhan tak bagi kaya, tapi Tuhan bagi dia tidak ada hutang. Nampak? Tuhan improvise lagi. Yang ketiga, Tuhan akan gantikan kebaikan yang kita minta itu di akhirat nanti. Sebab Tuhan tengok budak ni nanti kat akhirat muflis ni, tak ada pahala banyak ni. Maka yang dia patut dapat di dunia, Tuhan bagi di akhirat untuk bantu timbangan dia. Allahu Akbar. Sampai tara-tara tu Allah Ta'ala sayang kepada kita. Tak tahu nak abang. No? Sebab tu Nabi ulang 9 kali pun Tuhan tak pernah kata, jangan main dah Muhammad nah. Sudahlah. No. Nah, sampai Nabi malu. Nah, sebab itulah hadis Nabi sebut, innallaha la yamallu hatta tamallu. Tuhan tidak akan berhenti memberi sampai manusia berhenti buat amalan. La yunji hadis yang full kata Nabi, ya ayuhan nasu alaikum min a'mali ma tutiqun fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Buat amalan ikut kemampuan kamu, amalan sunat lah. Sebab Tuhan tak akan miskin dengan memberi pahala sampai kamu penat buat amalan. So kalau kita buat amalan dengan tujuan untuk race dengan Allah, nak race lah, aku nak kumpul pahala sebanyak-banyaknya, hatta tamallu, kita akan terandah, kita akan jatuh, we will fall. Because Allah Ta'ala kerajaannya ghaniyun hamid, kaya, tak perlu bajet, tak perlu peruntukan, tidak ada belanjawan tahunan. Tuhan tak kata, hai, saya semayang banyak sangat ni. Pasal apa? Hang semayang banyak sangat, kurang lah pahala banyak lah. Bajet tahun ni kuota pahala setakat 200 juta ya. Hang semayang banyak sangat ni, sudahlah bagi orang lain sama. Tidak. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Buat banyak mana pun Tuhan bagi. Ghani, kerajaan Allah kaya. So, subhanallah. Tak tahu nak kata hal. Hebat. Buatlah amalan banyak-banyak. Okey. 25 minit. Saya ingat saya habis tu lah no. Selepas Nabi turun lah. Pasal saya ingat episod selepas ni, tamat siri ni, saya nak buat satu episod yang lain cerita tentang kerajaan Islam di India. Stay tune nanti insyaAllah nah. Saya nak sambung selepas Nabi turun. Maka tuan-tuan, Nabi turun. Saya padam nah. Okey, saya minta izin saya padam yang atas-atas ni bagi nampak saya padam yang ni lah. Okey. So, daripada atas ni Nabi turun. Mai dekat Masjid Al-Aqsa balik, Baitul Maqdis, kemudian Nabi patah balik pi Mekah. Ingat tak kat sini? Kita timbul ke persoalan hari tu. RNR. Kenapa perlu pergi Masjidil Aqsa? Kerana lepas Nabi turun, Nabi sampai, Nabi duduk di Mekah, Nabi termenung, datang orang musyrikin Mekah bertanya, pasal apa termenung, apa jadi kan? Saya huraikan benda ni panjang dalam ceramah saya yang lain, tuan boleh carilah. Tapi ni lebih kepada kelas, so saya tak urai panjang di sudut itu. Maka Nabi beritahu, saya pi Baitul Maqdis. Maka orang Mekah di sini dengar, tahu dia Baitul Maqdis berapa bulan perjalanan. Hampir bila Muhammad? When did you went there? Bila hampir sana? Last night you went to Baitul Maqdis. That journey took about 3 months or 1 month, and you just take 1 night. Yes, I took just 1 night. Macam tu lah kan. Awak ambil 1 malam di Baitul Maqdis. Orang musyrikin tanya. Ya. Lepas tu saya naik atas langit. Tu dia. Lepas tu saya turun balik di Baitul Maqdis, patah balik Mekah. Ni pagi ni subuh ni duduk kat sini Mekah. Ya. Orang Mekah dengar bersorak gembira pasal yes, confirm Muhammad telah gila. Maka dia panggil semua penduduk Mekah. Dia berkata, Muhammad, sekarang ceritakan kisah ni kepada seluruh penduduk Mekah. Maka Nabi cerita.
Nabi bukan kitman, Nabi tak menyembunyikan, Nabi cerita details. Maka bila dengar macam ni tuan-tuan, orang-orang Mekah yang tidak ada ilmu, mereka mula gelak, bergencok, bergolek, semua lah gelak, seronok ni. Muhammad telah bagi statement yang orang kata bola tanggung. Tetapi out of berapa bilion orang-orang, berapa ratus ke tak tahulah berapa orang Mekah tu yang gelak, ada beberapa orang Mekah yang tak gelak. Siapa mereka? Golongan businessman, golongan kafilah yang rajin pergi berniaga, yang rajin outstation ke Baitul Maqdis. Ada beberapa orang yang rajin pergi Baitul Maqdis. Okey, jam berniaga. Dia pun tak gelak. Saya pegang. Dia pun tak gelak. Sebab dia pun rajin pergi. Ya? Orang duk gelak kat Nabi ni di sini. Di Mekah dia duk gelak kat Nabi ni. Ada beberapa orang yang tak gelak. Maka dia berkata, tak apalah Muhammad, kalau cerita ni betul ke, dongeng ke, itu kami tak pedulilah. Cuma kami nak tanya Muhammad, kalau betul awak pergi Baitul Maqdis semalam, kami tak pedulilah. Pergi satu malam ke, pergi berapa malam ke, atau mungkin awak naik bullet train ke, kami tak peduli. Yang penting kalau betul awak pergi sini, ceritakan dekat kami apa yang awak tengok di Baitul Maqdis. Ini dialog hujah akademik. Saat orang lain yang tidak ada ilmu duk gelak, tak kerti apa ni, mereka tak pernah pergi mana pun, duduk minggu Mekah ya, cakap pandai. Tapi yang keluar, yang rajin outstation, keluar tengok kembara negara orang, dia tak pilih untuk gelak melulu. Dia pilih untuk soal di sudut akademik. Hujah berbalas hujah. Muhammad cerita. Maka dalam hadis yang lain Nabi sebut, didatangkan di depan Nabi Baitul Maqdis, sehingga Nabi dapat tengok every single details of Baitul Maqdis. Hatta sampai Nabi nampak setiap satu lorong, setiap satu tiang di Masjid Al-Aqsa, di Baitul Maqdis. Maka Nabi cerita di sini. Dan Nabi cerita, orang yang rajin pergi, dia kata, ya Allah, dia tak kata lah, dia kata ni, betul apa yang Muhammad cerita ni bukan daripada pembacaan, bukan daripada telinga mulut orang. Sebab cara dia cerita ni, tepi tu ada lorong ni, tepi lorong tu ada kedai ni, tepi kedai tu ada tiang ni, seolah-olah memang dia pergi betul. Dan memang dia pergi betul. Sebab cara dia cerita ni bukan lagu dia baca buku, bukan lagu dia dengar cerita orang, memang dia pergi betul. Maka geng-geng outstation ini, geng-geng yang rajin kembara berjalan, niaga, tengok negara orang ni, apa dia buat? La ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Tiada ada Tuhan selain Allah dan engkau Muhammad pesuruh Allah. Masuk Islam mereka. Orang musyrikin Mekah yang duk gelak tadi tu kekal dalam kebodohan mereka lah peringkat ini. Tetapi orang yang ada ilmu, yang rajin berjalan, mengembara, dia tahu hakikat hujah. Hakikat hujah. Itulah agama. Bila kita datangkan hujah, biar hujah kita itu orang lain boleh nilai. Orang lain boleh kata, hang ambil buku apa? Hang sebut benda ni, kitab apa? Hang sebut macam ni, ulama mana kata? So kita boleh kata, ini kitab ni, muka surat ni, ada ulama ni sebut. Orang boleh kaji. Dia bersifat konkret. Dia bukan bersifat abstrak. Abstrak yang tak nampak. Saya cerita lagi. Katakanlah Nabi tak pi Masjid Al-Aqsa. Katakanlah contoh Nabi from Mekah, Nabi straight away to Baitul Ma'mur. Straight away. There is no need for Rasulullah untuk pergi sini terus. Boleh tak? Boleh. Tapi pasal apa kena pergi Masjid Haram dulu? Sebab dan Nabi pergi langit, kalaulah golongan tadi tanya, Muhammad, kalau betul hampir langit, apa ada atas langit? Maka Nabi akan jawab, Nabi kan jujur. Daun macam telinga gajah, pokok-pokok, bangunan-bangunan, semua ni macam dengan jak ayak, macam kendi, macam teko. Tuan-tuan, apa jadi kat mereka ni tadi? Seorang pun tak beriman. Pasal apa yang Nabi ucap itu is abstract, is beyond imaginasi. Bagi mereka, dia ni mengarut dah. Tidak ada orang yang mampu pi ukur. There is no indicator. There is no indicator lah, apa lagi. Tak ada kayu ukur. So, orang tak boleh menilai. Betul ke tak betul Muhammad kata ni? Mungkin betul, mungkin salah. Orang tak ada kuasa untuk ukur benda tu. Kalau Nabi sebut yang di atas ni. Sebab itu Tuhan jadikan perjalanan tadi itu, ketat. Mai ke sini dulu agar di sini ada konkret, ada makhluk konkret yang boleh disentuh, yang boleh dihujahkan, yang boleh di-refer. Manusia lain mampu sampai.
dia mampu ukur, maka dia ada hak untuk menilai benar atau tidak kata-kata Muhammad itu. Begitulah kita dalam beragama, dalam kita mendatangkan hujah, kita datangkan hujah yang konkret yang orang lain boleh menilai. Kita jangan kata, hampa kena buat sekian ni. Hantar mana ni? Aku mimpi Rasulullah semalam. Kita betul. Contoh kita kata, esok subuh 3 rakaat nah. Contoh bukan betul ya pun. Bila orang tanya, ambil mana dalil ni? Tak ada lah dalil apa-apa, semalam Nabi beritahu aku. Siapa boleh pergi ukur betul ke tak betul dia mimpi Nabi semalam tu? Tak ada orang boleh ukur. Maka sebab itulah abstrak tak boleh. Dia kena konkret. Semayang subuh 2 rakaat. Ambil mana? Ni adalah hadis ni. Ni adalah Quran ni. Sekian. Okey, faham dah. Orang boleh pergi cari. Orang boleh nilai. Okey, betul atau tidak. Dan terserah pada orang untuk menerima atau menolaknya. Agama, konsepnya perlu begitu. Ada beberapa fasa lah. Okey. Dia akan sampai nanti tahap kemuncak iman. Akal dah tak boleh pakai dah. Tapi ni di peringkat basic ni. Okey. Contoh, kita nak berdialog dengan orang bukan Islam yang dia tak kenal apa pasal Islam. Tiba-tiba kita pergi cerita kat dia pasal langit, pasal semua ni, mungkin dia rasa macam, aku nak ukur macam mana? Tapi bila kita datang dengan hujah, macam Syekh Ahmad Didat buat, macam Dr. Zakir Naik buat, seorang boleh terbuka hati dia untuk menilai, yang akhirnya dia akan terima Islam. Kerana itulah Tuhan jadikan perjalanan ini biar pergi ke Masjid Al-Aqsa dulu, tempat dunia, agar ada orang boleh nilai benar ataupun tidak kisah Al-Isra' wal Mi'raj yang dilalui oleh baginda Nabi SAW. Maka dengan tamatnya cerita itu, maka tamatlah siri kita perbincangan analisis tentang Isra' dan Mi'raj. InsyaAllah ada kesempatan ruang dan rezeki kita akan sambung lagi siri-siri yang lain atas kesempatan yang saya ada nantilah. Cuma lepas ni saya mungkin plan nak buat 1-2 video-video pendek tentang tokoh dan peristiwa. Dalam kepala ni ada lagi ni, nak cerita pasal perbincangan kita pasal wakaf, kemudian nak cerita pasal tokoh dan peristiwa. Saya ingat saya nak buat macam timeline. 1 tahun tokoh ni, 1 tahun tokoh ni, 1 tahun tokoh ni, dan peristiwa apa yang berlaku. Sepanjang sejarah, dan bermula dengan Khulafaur Rasyidin sampailah kejatuhan Uthmaniyah. Saya cadang nak buat macam tu. Tengoklah cukup tak cukup. Satu tokoh by timeline dan satu peristiwa yang dilalui oleh tokoh itu. Plan saya. Tapi tak tahu bila nak mula. Kemudian saya bahas nak cerita pasal perang di Tanah Jawa untuk sahabat-sahabat Indonesia yang menonton. Okay? Tentang Depi Negoro, kemudian Imam Bonjol, dan perang Padri kan. Saya teringin nak cerita. Kemudian tentang Islam di India. Sebab sekarang tengah isu Islam dipukul, dianiaya di India kan. Sejarahnya dulu kerajaan India adalah kerajaan Islam. Macam mana dan bagaimana ada seorang king kepada kerajaan India itu yang menulis kitab fatwa syariat Islam di India, yang dia mengumpulkan beberapa ribu ulama untuk tulis kitab tu. Saya ingat lepas ni saya akan bicarakan yang tu dulu insya-Allah. Dan doakan stay tune terus bersama dengan channel ini insya-Allah. Walaupun saya nampak tak apalah. Tapi stay tune insya-Allah. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita bersama. Sekarang jam pukul 1:06 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.